transformation towards success. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam TS25. Yang berusaha Encik Abdul Jalil bin Abu Bakar, PK Pentadbiran. Yang berusaha Puan Aidah binti Hajat, PK Ham. Yang berusaha Puan Nur Rashidatul Maria binti Ahmad, PK Koko. Yang berusaha Puan Zurina binti Muhammad Yunus, PK Petang. Dan yang berusaha Puan Fairuz binti Basri, PK Pendidikan Khas. Kepada para guru dan juga ibu bapa sekalian. Okay, Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam alam maya ini berkaitan dengan penataran pengoperasian pembukaan sekolah untuk makluman dan pengetahuan semua ibu bapa dan guru. Untuk makluman seperti mana yang telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan, sekolah akan mula beroperasi pada minggu hadapan, iaitu 1 hari bulan November 2021 hari Isnin ini bagi murid tahap 1, iaitu murid tahun 1, 2 dan 3. Manakala bagi murid tahap 2, iaitu murid tahun 4, 5 dan 6 bermula pada 8 hari bulan November 2021. Jadi sedikit makluman ringkas berkaitan dengan pengoperasian pembukaan sekolah. Okey, untuk makluman, pada sesi persekolahan ini, arahan daripada Kementerian Pendidikan meminta pihak sekolah supaya membahagikan murid daripada kelas kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Okay, apabila kumpulan-kumpulan itu dibahagikan, mereka akan datang ke sekolah selang seminggu. Okay, contohnya pada minggu 1 November kumpulan A yang hadir, dan pada mulai 8 November iaitu minggu berikutnya kumpulan B yang hadir, dan begitulah berikutnya pada minggu-minggu berikutnya. Okey, tentang pengagihan kumpulan, guru-guru kelas akan mengagihkan murid mengikut kumpulan yang sepatutnya. Okey, untuk makluman ibu bapa juga, murid-murid akan mula bersekolah pada minggu ini adalah tahap 1 dan tahap 1. Tahap 1 ni ialah tahun 1 dan tahun 2 dan perlu melalui ataupun mengikuti SOP yang kita tetapkan, yang pihak sekolah tetapkan. Okey, contohnya apabila sampai ke kawasan sekolah bagi murid sesi petang, minggu ini 1 hari bulan, sampai kawasan sekolah perlu scan dulu dekat pondok guard, scanner. Lepas tu berkumpul di laman murni. Okey, apabila berkumpul di laman murni, selepas itu guru kelas akan membawa murid ke kelas. Okey, itulah prosedurnya. Dan begitu juga pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan itu minggu 8 hari bulan 11, iaitu semua sesi bermula untuk tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 iaitu waktu pagi 4, 5 dan 6. Sekolah bermula pada jam 7.30 pagi hingga 12.50 tengah hari. Hingga 12.50 tengah hari bagi hari Isnin dan juga hari Rabu. Hari Isnin dan hari Rabu serta hari Khamis. Hari Jumaat, waktu persekolahan adalah pada pukul 7.30 pagi hingga 11.30 pagi. Jadi diharap ibu bapa dapat mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, datang menghantar anak-anak mengikut masa yang telah kita tetapkan. Untuk sesi petang pula, kelas bermula pukul 1 tengah hari dan habis pukul 6.20 petang pada hari Isnin hingga Khamis,
dan hari Jumaat bermula pukul 2.20 petang hingga 6.10 petang. Jadi saya harap ibu bapa dapat menghantar mengikut masa yang telah ditetapkan. Dan juga begitu jugalah sesi pagi. Maksudnya murid yang datang awal pun akan berkumpul di laman murni. Di halaman murni bersebelahan dengan kantin, sehinggalah waktu yang ditetapkan untuk masuk ke kelas, murid-murid akan dipanggil masuk ke kelas. Prosedurnya sama saja, iaitu masuk ke dalam kawasan sekolah, perlu scan mengikut, lepas tu pakai pelitup separuh muka sepanjang berada di dalam kawasan sekolah. Okey, waktu rehat pun sama seperti mana yang sebelum ini. Waktu rehat 2 kali rehat, bukan 2 kali rehat, maksudnya 2 kumpulan rehat yang berasingan. Cuma masa rehat lebih kurang setengah jam. Murid akan keluar daripada kelas, membeli makanan di kantin dan mengambil makanan, bawa balik ke kantin dan makan di dalam kelas. Makanan kelas, makanan semua berbungkus. Berbungkus. Mungkin makanan dan air terus boleh bawa balik ke kelas dan makan di kelas. Mungkin menu kita akan maklumkan semula, mungkin tidak banyak menu seperti mana sebelum ini. Cuma menu itu mungkin antara 2 ataupun 3 menu sajalah untuk satu hari, untuk memudahkan pihak kantin dan juga memastikan anak-anak kita senang mengambil makanan. Tentang waktu balik. Penggunaan pintu pagar. Pintu pagar pada waktu pagi, pintu pagar A, iaitu pintu pagar yang berhampiran dengan kantin ini akan dibukalah untuk kehadiran, dan pintu pagar B akan dibuka pada waktu balik. Waktu balik, semua murid tahun 6 akan menggunakan pintu pagar A. Semua murid tahun 6 akan menggunakan pintu pagar A, iaitu pintu pagar yang masuk tadi. Dan begitu juga murid sesi petang akan menggunakan pintu pagar A adalah murid tahun 3. Murid tahun 3. Manakala pintu pagar B, iaitu pintu pagar yang tengah-tengah tu, ialah murid tahun 2 dan tahun 1 dan tahun 2. Manakala murid tahun 4 dan 5 juga pada waktu tengah hari menggunakan pintu pagar B untuk balik. Lagi satu adalah kita perlu mematuhi peraturan-peraturan dan SOP yang ditetapkan semasa berada di dalam kawasan sekolah untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID-19 berlaku di sekolah SK Highcom. Jadi untuk makluman juga, kepada ibu bapa diharap dapat datang awal menunggu kepulangan anak ataupun menghantar anak ke sekolah. Jadi kita akan dapat selesaikan masalah di pintu pagar. Mungkin ada persoalan daripada ibu bapa, mengapa kita hanya membuka 2 pintu pagar sedangkan kita ada 3 pintu pagar. Kita memikirkan dari segi keselamatan. Sebabnya keselamatan kita hanya dibekalkan hanya dengan 2 orang security sahaja. Security guard saja, 2 orang saja. Jadi kita tak boleh buka 3 pagar. Andai kata berlaku kejadian yang tidak diingini di pagar yang tidak mempunyai security, dia akan timbul masalah kepada pihak sekolah. Jadi untuk hari ini ataupun untuk dalam tempoh terdekat ini, kita akan hanya buka 2 pagar saja pada waktu balik dan juga waktu hadir, insya-Allah. Jadi kepada ibu bapa, saya harap bolehlah mematuhi segala peraturan yang kita buat, iaitu kehadiran bergilir-gilir, kehadiran bergilir-gilir seminggu-seminggu, iaitu selang seminggu. Kalau minggu ni murid ni hadir, minggu depan dia akan BDR daripada rumah. Yang berkaitan dengan BDR di rumah itu nanti kita akan maklumkan semula bentuk BDR yang akan berlaku di rumah nanti. Berkaitan dengan pakaian. Untuk makluman ibu bapa, kertas ini kita telah edarkan ataupun telah panjangkan melalui guru kelas masing-masing, iaitu
untuk makluman ibu bapa. Okey, kita galakkan semua murid-murid memakai pakaian sekolah seperti mana sebelum ini. Andai kata pakaian sekolahnya tak muat, ataupun rosak, ataupun hilang, ataupun terlalu lapuk, jadi bolehlah memakai pakaian biasa yang sesuai, bukan berfashion ya, biasa yang sesuai. Dan kita juga tidak benarkan memakai selipar. Okey, nak dikendaki memakai kasut. Okey. Okey, dalam peraturan ini ada, kita beritahu kepada murid-murid yang bergejala seperti batuk, sesama dan demam tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Mohon kerjasama ibu bapa, pastikan anak-anak sebelum hadir ke sekolah mesti mempunyai tahap kesihatan yang terbaik. Seandainya ada rasa tak sihat, batuk, sesama, mohon ibu bapa jangan menghantar ke sekolah. Begitu juga sekiranya ada ibu bapa yang memikirkan tentang keselamatan anaknya, tak nak hantar anak ke sekolah, sila buat surat secara rasmi kepada pihak sekolah untuk pihak sekolah pastikan bahawa ketidakhadiran murid adalah di bawah pengetahuan ibu bapa. Jadi saya ingat itu saja makluman seketika yang mungkin kita akan jika ada sebarang makluman berkaitan tentang pengoperasian sekolah semula, kita akan maklumkan dan juga kita akan panjangkan kepada ibu bapa. Saya mohon maaf kepada ibu bapa, kita tidak dapat buat secara online terus sebab saya berbincang dengan pentadbiran, pihak fikir. Katanya mungkin ibu bapa tak ada kesempatan masa untuk bersama-sama kita, jadi kita buat secara video live macam ini. Jadi saya harap dengan video ini dapat membantu makluman-makluman berkaitan untuk pengoperasian sekolah untuk anak-anak kita nanti. Jadi selamat datang kepada anak-anak ke SK Highcom yang berwajah baru, dan tagline kita adalah transformasi towards success. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.